Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmanu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Mahdalahu fala yadallu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kami ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat seterusnya, golongan mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat kelak sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bertemu lagi kita pada kali ini dengan saya Muhammad Rosyam dari YPKDT Keluang, iaitu pegawai Sakinah daerah Keluang. Apa khabar di sana semua tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ayolah kita sebelum mula kuliah kita sedekahkan ummul kitab kepada guru-guru kita, diri sendiri terutama ibu bapa, keluarga-keluarga kita, sahabat sandai, dan tidak terlupa sahabat saya iaitu Ustaz Alifuddin bin Ramli yang baru 2 hari lepas ayahanda dia telah meninggal dunia, pulang ke rahmatullah. Maka ayolah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada baginda dan untuk diri kita sendiri semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Baik, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa membuang masa, saya ke modul 7 iaitu program 5. Tajuk saya hari ini menarik. Tajuknya ke mana keluarga kita? Ke mana keluarga? Arah mana keluarga kita sebenarnya, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Syurga atau neraka? Baik. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam model keluarga sakinah, model yang ke-7, memastikan suasana sakinah, mawaddah dan rahmah berada di dalam keluarga kita sendiri. Tak perlu cari keluar, ada di dalam keluarga kita. Perhubungan baik di antara suami isteri, perhubungan baik di antara suami isteri dan anak-anak ahli keluarga ke atas utama membentuk suasana aman damai dan bahagia di dalam sebuah keluarga yang menjadi asas kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Seterusnya mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, contoh melalui tauladan, contoh melalui tauladan yang saya akan sharekan sikit. Ibu bapa mestilah memberi contoh tauladan yang baik kepada anak-anaknya, kerana ia adalah didik yang paling berkesan, paling berkesan kepada anak-anak kita sendiri, tuan-tuan. Apatah lagi kalau dia pergi ke rumah atuk dia ke atau nenek dia ke, jikalau kita yang tak menunjuk tauladan yang baik, anak yang telah dewasa ini akan mudah dibentuk dengan kebaikan sekiranya melihat ciri-ciri kebaikan itu ada pada kedua-dua ibu bapa, sebagaimana yang ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah, yang asalnya akan menjadi contoh tauladan, contoh tauladan
kepada adik-beradik, rakan-rakan, jiran, tetangga dan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tauladan yang baik. Ambil yang tauladan yang baik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, tuan-tuan. Bagaimana nak mengajar pada anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah? Semuanya ada ilmu. Mengajilah. Kalau tidak mengaji, kita cerai, katanya kan. Apa kata Imam Syafi'i? Man arada dunfa falihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alihi bi ilmi, wa man arada humma falihi bil ilmi. Tuan-tuan puan-puan rahmatullah, cantik ayat yang bermaksud barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tengoklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu, tuan-tuan. Cantik ayat ni disampaikan oleh Imam Syafi'i sendiri. Maka sebagai ibu ayah, kita nak menjalankan sebuah perahu, kena ada ilmu, tuan-tuan. Apa saja kita buat kena ada ilmu. Seperti juga kita nak mengendalikan sebuah keluarga, terutama ayah, ayah kepada anak, kena main peranan. Bagaimana? Kena ada ilmu, tuan-tuan. Jangan hari ini kita gagal dalam keluarga. Nauzubillah minaz zalik. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemana keluarga kita, tuan-tuan, hari ini? Kemana? Setiap kita melangkah, tuan-tuan, setiap kita melangkah ke alam perkahwinan, menginginkan keluarga yang bahagia, sudah pasti kita semua maukan rumah tangga itu sebagai syurga, kan? Yang menyenangkan jiwa kita, tidak ada masalah. Tetapi adakah kita ingin bahagia bersama keluarga di dunia saja, tuan-tuan? Adakah kita nak dunia saja? Ataupun kita mau masuk syurga seorang diri, membiarkan ahli keluarga humban dalam neraka? Tergamakkah kita, tuan-tuan? Demikian, namun demikian juga kita sebagai ketua keluarga, apa yang lebih malangnya, entah kita sendiri pun tarik masuk ke neraka disebabkan kelalaian kita melepaskan tanggungjawab sebagai ketua keluarga, tuan-tuan. Nauzubillah minaz zalik. Saya baru-baru ni banyak yang sempena Covid ni, banyak tengok ada masalah rumah tangga, tuan-tuan. Kelalaian ketua keluarga, ada masalah. Semua orang ada masalah. Tapi macam mana menanganinya, itu adalah persoalan. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala di luar sana, jika tuan-tuan, saya bagi satu clue, tuan-tuan. Jika kita gagal dalam perniagaan hari ini, kita masih boleh membaiki pada hari esok, tuan-tuan. Tetapi cuba bayangkan, kita hari ini gagal mendidik ahli keluarga kita. Hari ini kita menemui Sang Pencipta. Apa yang kita nak jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita berasa boleh lepas bebas di akhirat nanti? Ingat, tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, untuk diri saya sendiri, tuan-tuan, kita sebagai khalifah yang menumpang teduh di bumi Pencipta, di bumi Allah. Suatu ketika nanti kita akan kembali pangkuannya. Pada hari kiamat nanti, kita semua akan dihimpun di hadapannya, dan telah amalan kita ditayangkan kepada semua makhluknya. Apa yang kita siapkan, tuan-tuan? Tepuk dada, tanya iman. Jangan tanya selera. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu ada kenikmatan dan sangat besar di akhirat kelak apabila kita dapat kumpul dan masuk syurga bersama keluarga yang Allah sediakan. Yang sekarang ada keluarga ni adalah Allah sediakan. Allah sediakan, maka lindungilah keluarga tu dengan seelok-eloknya. Berbincang, apa saja ada masalah, berbincang. Kalau tidak bincang, tidak ada penyelesaian, tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan rahmatullah subhanahu wa taala, saya teringat satu ayat, tuan-tuan. Surah Al-A'raf ayat 23.
jannatu adihin yadkhuluna wa man salaha min abahim wa zawajihim wa zurriyatihim wa malaha yaqtuduna alaihin min kulli bab. Apa maksud dia? Iaitu syurga adil yang mereka masuk ke dalam bersama orang-orang soleh dan bapanya, isteri-isterinya dan anak cucunya. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata kena mengaji. Nak ilmu kena mengaji. Ibu bapa dan anak-anak saling menarik ke syurga dengan memberi syafaat. Kemudahan yang Allah sediakan agar keluarga boleh masuk syurga bersama, iaitu mereka yang saling tarik menarik agar boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan berada di syurga yang sama tingkatnya. Hal ini Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan agar mereka di syurga tertinggi, sedangkan orang tua berada syurga terendah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Maka sang anak mengangkat darjat orang tuanya ke syurga yang lebih atas. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga sebaliknya. Anak boleh, tuan-tuan, anak boleh mengangkat darjat orang tua mereka. Hal ini telah diketahui oleh kaum muslimin berdasarkan banyak dalil-dalil. Misalnya anak sebagai amal jariah yang terus mendoakan orang tuanya. Kan? Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan, yang bermaksud jika seorang meninggal dunia maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang soleh. Riwayat Muslim. Demikian juga darjat orang tua. Dengan asbab istighfar anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, yang bermaksud sesungguhnya seorang benar-benar diangkat darjatnya di syurga, lalu dia pun bertanya, dari mana ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, kerana istighfar anakmu untukmu. Ini riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, sangat jelas. Orang tua juga boleh menarik anaknya ke tingkatan yang syurga kan ada 3 tingkat dia. Ke tingkatan syurga yang lebih tinggi. Yang ini Allah tegur dalam surah At-Tur ayat 21 yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubung anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada kurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di luar sana, terutamanya ayah, untuk itu bagaimana kita hendak membawa keluarga ke syurga? Bagaimana nak bawa ke mereka, iaitu keluarga kita, ke syurga? Ada beberapa cara supaya seorang ayah atau ibu boleh mengajak keluarganya untuk menuju syurga. Pertama, ibu bapa perlu sentiasa membanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi contoh teladan kepada anak-anak, dan membanyakkan ibadah. Anak-anak akan sentiasa mencontohi ibu bapanya, dan begitu juga mereka akan mendapat teladan yang baik daripada orang tuanya. Mereka akan mencontohi perbuatan yang laku dilakukan oleh ibu bapa itu sendiri, ibu bapa mereka sendiri. Mereka pun akan biasa melakukannya. Sebaik anak yang biasa menyaksikan perbuatan mungkar dilakukan ibu ayah mereka sendiri, maka terbiasalah melakukan perbuatan mungkar. Tuan-tuan, apabila kita sendiri buat yang benda yang tak elok, anaknya tengok, anak pun ikut. Sebab kita yang menyontohi dia. Kan tuan-tuan? Apa kata hari ini kita buat amal ibadah yang baik, kan? Sekarang ni pergi masjid pun 40 orang saja diizinkan, kan? Kita beribadah di rumah, kita solat di rumah, ajak mereka bersama bersolat, ajak mereka bersama mengaji, buat usrah
seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam baginda sallallahu alaihi wasallam buat usrah. Usrah tu bermasyuarah di rumah, dengan anak, dengan isteri. Selain itu, ibu bapa harus menjaga mengenai soal halal haram sesuatu, sumber makanan, minuman dan pakaian yang diberikan. Kena jaga tu semua. Perkara ini penting supaya setiap doa memanjangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan kebaikan anak-anak tidak akan bertolak. Salah satu bertolak doanya adalah disebabkan melakukan hal-hal melanggar syariat. Diharamkan dalam syariah kita sendiri, tuan-tuan. Bahaya tu, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintah orang-orang yang beriman supaya menjaga diri mereka dan keluarga mereka daripada api neraka. Nauzubillah min zalik. Ketika ayat ni diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul seluruh keluarga, kumpul seluruh keluarga dan meminta mereka supaya melakukan kebajikan, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu menolak siksaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menimpa keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Oleh itu, tuan-tuan, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ayah, salah satu cara untuk menjaga keluarga kita dari api neraka adalah dengan mendidik mereka supaya kerjakan perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketua keluarga kita ni sebagai ketua keluarga menjaga, mendidik keluarga untuk mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala larangannya. Ibnu Abbas berkata, didiklah keluargamu supaya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi segala larangan, segala larangan, dan menasihati mereka agar sentiasa ingat kepada Allah. Dengan cara mereka akan selamat daripada api neraka, insya-Allah. Yang Ibnu Abbas berkata demikian. Selain itu ada pula cara lain yang ditempuh agar keluarga mampu selamat daripada api neraka menuju syurga. Mulakan dengan menjauhkan rumah kita dari menyebab masuk neraka jahanam. Contoh tontonan yang tidak mendidik, contohnya sekarang, tontonan macam, dalam contohnya sekarang kan semuanya online, tak nafikan, tak boleh pergi sekolah apa sebagainya. Pastikan ibu ayah monitor setiap kelakuan, setiap gerak-geri anak tu sendiri, apa yang dia tengok. Jangan-jangan dia bermaksiat, kita tak mendoakan, tetapi kita minta perhatian. Didiklah keluarga kita supaya tidak meniru perilaku orang-orang kafir ataupun orang-orang barat. Kemudian tanamkan kecintaan ke tempat syariat kan dicintai. Ajar mereka ke masjid, ilmu-ilmu agama, serta tanamkan keimanan dalam diri anak berdasarkan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul. Menanamkan dalam diri dia. Itu sebab itu cakap sebagai ketua keluarga amatlah kena peka. Sedarkah kita bahawa hidup di dunia ni tidak bersendirian, tuan-tuan? Sedar tak kita? Di sekeliling kita ada insan-insan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepada kita. Mereka itulah ahli keluarga kita, tuan-tuan. Allah dah hadiahkan pada kita, Allah dah anugerahkan pada kita. Mereka itulah suami isteri, ibu bapa, anak-anak kita, saudara mara kita, sahabat seandai kita, semuanya mempunyai nilai tersendiri, tuan-tuan. Dalam Islam menuntut kita untuk bertanggungjawab terhadap mereka-mereka situ, terhadap mereka-mereka. Walaupun tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hari ini saya berhadapan dengan tuan-tuan adalah seorang Muslim, kebetulannya keluarga saya adalah bukan Muslim, tetapi saya diwajibkan menziarah keluarga, menziarah keluarga saya, adik-beradik saya. Saya tak ada ibu ayah, dah meninggal.
Dan alhamdulillah ibu saya pun dah pun mengucap 2 kalimah syahadah, terus meninggal dunia. Itulah seorang tanggungjawab sebagai anak. Setiap kali kita tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, setiap kali kita solat, saya tarik dalam surah Al-Fatihah. Setiap kali kita menunaikan solat, kita pasti menyebut kalimah, suatu kalimah yang indah, sangat indah. Kalimah tu saya setiap kali berulang-ulang baca tuan-tuan. Apa kalimah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Masya-Allah. Cukuplah, cantik ayatnya menunjuk kita, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya tak? Jalan yang lurus. Maka kita jalanlah yang lurus. Janganlah pilih jalan yang tak lurus. Tuan-tuan puan-puan, pernah tak kita terfikir kenapa kita sebut, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Kenapa kita tak cakap, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus? Kenapa tak sebut saya? Kenapa sebut kami? Kita gunakan kalimah kami dan bukannya saya. Begitu juga dalam doa dengan kalimah Rabbana, wahai Tuhan kami. Tak cakap saya, kami. Kita sebut kalimah kami. Kita tak menyebut dalam istilah kalimah saya. Tak cakap pun. Kenapa Kerana di situ cantiknya Islam. Kat situ datangnya Islam mengajar kita. Ia mengajar hidup kita untuk kita berjaga diri sendiri saja, tetapi perlu jaga keliling orang kita. Keliling orang, contohnya keluarga kita. Sehebat mana seorang pun, dia tidak anggap hebat apabila kesorangan. Selagi kita ada keluarga, maka jagalah keluarga kita. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Tahrim ayat 66 yang bermaksud, saya baca maksud dia sebab masa tak cukup. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan kebakarannya. Manusia dan batu berhala, neraka itu dijaga dan dikawal malaikat-malaikat yang keras, kasar layannya. Mereka itu menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang diperintahnya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala perintah. Ayat At-Tahrim. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat lagi seorang menurut Dr. Wahbah, tak silap saya, Wahbah dalam kitab tafsir Al-Munir, ayat ni terangkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang mukmin untuk menjaga diri serta ahli keluarga daripada api neraka yang disebabkan perbuatan mereka itu sendiri. Diberi nasihat ahli keluarga, peringatan serta petunjuk ataupun serta bimbing. Sebagai ketua keluarga, kita harus membimbing dia, membimbing keluarga-keluarga kita. Innama amwalakum wa amwalakum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Apa maksud dia? Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian, dan sisi Allah Subhanahu Wa Taala jugalah pahala yang besar. Ayat ataupun ayat nombor 15. Cantik ayat dia. Menurut tafsir Katsir, maksud ayat tadi itu ialah harta dan anak. Tuan-tuan, harta dan anak itu akan menjadi bahan ujian, cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi maklumnya, agar dia mengetahui siapakah hamba-hambanya yang taat dan yang neraka kepadanya. Oleh itu, fokus, prihatinlah keluarga kita, jagalah keluargamu dari keburukan dunia dan dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan puan-puan rahmatullah Subhanahu Wa Taala, kita dah sampai ke hujung kuliah kita. Saya nak kongsikan sikit kepada ayah-ayah di luar sana, saya terutama ayah-ayah, beberapa kesilapan kita melakukan sebagai ayah, beberapa kesilapan. Yang pertama,
Bergaullah bebas tanpa pengawasan dan memperhatian. Ini saya minta ayah-ayah memperhatikan anak-anak kita yang sedang bergaul dengan siapa. Pergaulan tu, berkawan dengan siapa. Yang kedua, meletakkan tanggungjawab keluarga ke atas anak-anak. Yang nombor 2. Yang nombor 3, melambatkan perkahwinan. Ini kesilapan ni, lambatkan perkahwinan. Sebab sampaikan dia orang bermaksiat. Jangan gitu, bahaya. Yang nombor 4, melibatkan diri dalam amalan-amalan khurafat dan mententangkan dengan syariat Islam. Ini sangat bahaya, sangat bahaya. Kita setiap perlakuan, setiap kehendak anak-anak kita mesti kena monitor, mesti kena tengok apa yang dia buat. Yang nombor 5, akhir sekali, tidak mahu mendalami ilmu-ilmu agama. Ini rosak akidah akhlaknya, rosak. Kenapa? Dia tidak minat dengan ilmu-ilmu agama. So, oleh kerana dia akan cakap apa? Ayah saya tak bawa. Kenapa ayahnya tak bawa? Ayah sibuk. Sedangkan ayah sendiri pun tak pergi. Allahu Akbar. Jangan begitu tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Saya untuk diri saya juga, hari ini saya bagi sampaikan kuliah, suatu kuliah. Saya 2 hari lepas saya ziarah suatu keluarga yang mengalami masalah keluarga. Sebagai ikhmat nasihat daripada saya petugas YPKDT Keluang dipanggil untuk bagi hikmat nasihat. Saya beri nasihat pada dia dan terus mereka bersedah mereka adalah salah. Dan juga saya tegur pada suami, selalulah bersolat jemaah dengan keluarga, supaya menghindar segala larangan dan masalah apa semua. Mengadulah seelok-eloknya, mengadulah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah, bukannya penyelesaian adalah cerai-berai. Itu bukannya satu tindakan yang bijak. Untuk diri saya juga, kali ini saja terimalah seadanya. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah silap, ada yang menguriskan hati di luar sana, mohon ampun dan maaf. Kita akan jumpa seterusnya program kali keturunnya, insya-Allah, saya akan bawa satu tajuk yang lebih menarik tentang keluarga juga, insya-Allah. Tabarakallah. Mendoakan semua agar ni Covid ni berhati-hati, kita jaga kita, insya-Allah. Tabarakallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.